Okay, Assalamualaikum. Kita akan sambung dengan pemahaman tentang keseluruhan tajuk bab 6, geometri koordinat. Hari itu kita dah ulas tentang jarak, iaitu jarak boleh dikaitkan dengan teorem Pythagoras. Okay, kita ada jarak X dan jarak Y. Okay, sekiranya kita nak dapatkan sesuatu jarak yang sengit macam ni, so kita kena guna jarak X kuasa 2 tambah dengan jarak Y kuasa 2. So dapatlah jarak yang sengit ni. Okay, begitu juga titik tengah dan tembiring. Okay, seterusnya kita pergi luas poligon. Okay, luas poligon sama ada bentuk segitiga ke, sisi 4 ke, segi 4 ke, apa-apa bentuk, dia mesti ada setengah. So setengah, so dia akan mula dengan X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Okay, dan kita akan tutup dia kembali kepada X1, Y1. Okay, tutup dengan modulus. Okay, so kat sini 1, 2, 3 tu ikutlah mana nak mulakan. Sini 1, 2, 3. Patah balik 1. Okay, 1 pergi kepada 2. 2 pergi 3. Nak tutup dia 3 pergi 1. Okay, sama juga dengan segi 4. Sisi 4. So setengah modulus X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4. Tutup balik X1 Y1. Okay, so kalau kita mulakan dengan 1 dekat bawah ni 1, so sini 2, 3, 4. Okay, 1 pergi kepada 2, pergi kepada 3, pergi kepada 4, patah balik 4 pergi kepada 1. Okay, syarat untuk meletakkan 1, 2, 3 ni, dia mestilah berturut. Okay, maknanya dia bersambung-sambung. Dia membentuk satu jaringan yang bersambung-sambung lah. Dia tak boleh melompat-lompat. Contoh kita ada 4 koordinat. So sini 1, sini 2, 3, 4. Yang macam ni tak boleh. Dia 1, lompat 2, lompat 3, lompat 4, lompat 1. Tak boleh. Dia kena cantik macam ni lah. 1, lompat 2, 2, lompat 3, 3 pergi 4, 4 patah balik 1. Dia akan membentuk satu sekuen. Sama ada ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Ingat dia mesti ada setengah. Segi 4 ke, segi 3 ke, dia mesti ada setengah. Okay, lepas tu cara nak selesaikan dia, ni ke depan ni kita darabkan. Darab tambah dengan ni, darab dengan ni, tambah hasil darab ni dengan ni, tambah hasil darab ni dengan ni. Lepas tu kita kena tolak, letak dalam kurungan hasil darab ni dengan ni, hasil darab ni, tambah. Okay, so yang tolak tu sekali je. So kita letak dalam kurungan. Okay, seterusnya persamaan garis lurus. Okay, yang pertama A suatu garis lurus dengan kecurunan M melalui A titik A. Persamaannya adalah, okay, ini adalah Y. Ini persamaan yang sangat penting lah dalam bab 6 ni. Walaupun kita ada matematik moden yang Y sama dengan MX tambah C tu, tapi untuk MX kita galakkan untuk guna Y tolak Y1 ni sebab dia pakai dalam bab 9. Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Tak muat. Okay, so Y tolak Y1 sama dengan
mx tolak x1. Yang ada 1 ni adalah koordinat yang perlu kita baca. Yang ada 1 ni. Yang tak ada nombor ni just salin sebagai y dan salin sebagai x. M ni adalah kecurunan ataupun gradient. Kecurunan ni ada 2 jenis kecurunan. Adakah kecurunannya serong? Seperti seperti seorang kita lah ni kat sini. Kita boleh silangkan tangan kita seperti Ultraman kan. Dia macam mana nak cakap Ultraman buat tangan macam ni kan. So kalau macam ni tangan kanan, right, ni tangan kiri, left. Kalau tangan kanan macam ni nak cakap, dia macam ni. Ini tangan dan ni jari ya. Ni tangan dan ni jari. Ini tangan kanan, right. Ni tangan kiri, left. Kalau kecurunan contoh saya punya graf macam ni, so macam ni, so tangannya dekat sini. So maknanya tangan kiri. Kalau tangan kiri, kecurunan kita positif. Sebaliknya kalau tangan kanan, ni tangan dia, so kecurunan dia adalah negatif. Ni untuk membantu confirmkan sesuatu maklumat lah. Lepas tu macam mana cara nak cari gradient tu? Cara nak cari gradient, saya highlightkan 2 perkara je lah. Walaupun kat rumus ni ada tulis 3 cara. So untuk untuk kecurunan macam biasa, y, kita pakai m simbol dia, y2 tolak y1 per x2 tolak x1. Kenapa ada 2 kenapa ada 1? Sebab ada 2, kita perlukan 2 koordinat untuk mengetahui apakah nilai kecurunannya. So dengan menamakan ni 1, yang ni 2, so jadi x1 y1, x2 y2. So tolakkan. Tu ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ada maklumat dalam bentuk pintasan. Dalam bentuk pintasan ni macam ni. Pintasan maknanya kedua-duanya memotong paksi x dan paksi y. Katakan dekat sini 5, dekat sini 4. So macam mana nak tulis dia punya persamaan? Dia adalah x kan per berapa tu dia akan tengok dekat paksi x punya. Ni paksi x ni. So per 4. Tambah y per 5 sama dengan 1. Ni cara nak baca dia. Macam mana pula kalau gambar kita dekat sukuan kedua? Dia macam ni. Katakan sini 5 juga, sini negatif 7. So dia akan baca x per negatif 7 tambah y per 5 sama dengan 1. So dekat sini dia tak boleh tulis macam ni. So kat sini dia kena selesaikan. So nanti kita akan jumpa y per 5. Untuk x tu dia akan pon ni, so jadi ni x per 7 sama dengan 1. Dia akan sembunyikan yang negatif tu dekat belakang. So maknanya y kat depan, x kat belakang. Contoh seterusnya, kalau dia berada pada sukuan ke-3, ni paksi y, ni paksi x. Dia macam ni. Kata ni negatif 7, sini negatif 4. So dia akan jadi x per negatif 7 tolak tambah y per negatif 4 sama dengan 1. Untuk kedua-dua negatif ni, so dia tak ada choice lah. Dia memang kena tulis x dulu lah. So kat sini ponen ni. So ni x per 7 tolak y per 4 sama dengan
1. Sama dengan 1 ni wajib 1. Dia tak boleh negatif 1 dan sebagainya. Dia mesti 1 positif. Okay, dan contoh yang terakhir adalah untuk sukuan yang keempat. Iaitu macam ni. Y, ini X. So, garis macam ni. So, katakan sini 5. Sini negatif 3. Okay, so jadi X per 5 tambah Y per negatif 3 sama dengan 1. So, X per 5 tolak Y per 3 sama dengan 1. Okay, balik kepada soalan yang saya bincangkan tadi ialah tentang cara nak cari kecurunan. Okay, untuk graf jenis pintasan macam ni, so cara nak cari kecurunan dia adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So kat sini cari M dia sama dengan negatif pintasan Y berapa? 3 lah kan, sebab dia negatif 3. Kalau nak tulis pun tak ada masalah. Per 5. So nenepo, so jawapan dia 3 per 5. Okay, cuba kita tengok dekat sini. Okay, tangan sebelah sini. So dia adalah tangan kiri. Tangan kiri kecurunannya positif. Betul. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, ni dah terangkan. Okay, terangkan bentuk am. Okay, katakan kita dapat persamaan 2y sama dengan negatif 7x tambah 10. Okay, kita ada cara menulis jawapan yang banyak. So, sama ada yang pertama dia dalam bentuk kecurunan. Dalam bentuk kecurunan maknanya dia tinggalkan y seorang-seorang lah. So, y sama dengan negatif 7 per 2x tambah 10 per 2. Kenapa nama dia bentuk kecurunan? Sebab kita boleh direct baca kecurunan dekat sini ialah negatif 7 per 2. Okay, kalau bentuk am ni dia akan kumpulkan sama dengan kosong. So, apa jawapan dia? 2y tambah 7x tolak 10 sama dengan kosong. Ni cara menulis jawapan. Kalau dia tak nyatakan dalam bentuk apa, okay, ketiga-tiga jawapan diterimalah sama ada jawapan yang tanpa pecahan, yang macam ni, ataupun jawapan dalam bentuk kecurunan pun diterima, jawapan dalam bentuk am pun diterima. Okay, seterusnya adalah titik persilangan. Okay, sekiranya soalan meminta untuk mencari apakah koordinat antara satu garis ni dengan garis ni. Okay, so dekat sini namanya titik persilangan. Bila titik persilangan, kita kena buat persamaan serentak. Ni. So, apa persamaan sini? Y sama dengan apa? Contoh y sama dengan 2x tambah 3. Contoh. Okay, kat sini y sama dengan negatif 5x tolak 7. Okay, so macam mana nak buat persamaan serentak dia? Sini ada y, sini ada y. So, ambil 2x tambah 3 samakan dengan negatif 5x tolak 7. Okay, so pindah sebelah. 7x sama dengan negatif 10. So, x sama dengan negatif 10 per 7. Nak cari y dia pula, ambil lah nak yang ni ke, nak yang ni ke. So, ambil y sama dengan 2x tambah 3. So, x kita dapat tadi negatif 10 per 7. So, dapatlah koordinat y. So, maknanya dapatlah persilangan dia negatif 10 per 7 dengan apa jawapan tadi? Y ni. Masuk sini. Okay, next. Yang terakhir adalah tentang, ada lagi. Okay, ni tentang kecurunan. Okay, kecurunan ni dia ada dua jenis. Kalau dia selari, maksud dia sama, saya ingat dia sama. So, apa yang boleh dikatakan dengan selari ialah M, kita namakan dia sebagai M1, sini nama dia M2. So, bila dia selari M1 sama dengan M2. Maknanya kalau M1 kita 3,
M2 pun 3. Just boleh ambil je. Tapi apa yang berlaku kalau M kita berserenjang ataupun perpendicular? Kalau dia berserenjang, katakan sini M1, sekian M1, sini M2. Kalau berserenjang, kita tak boleh ambil macam kita ambil dalam selari tadi. Kita kena kira. Kalau katakan M1 kita 3, so M2, konsep dia adalah M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ini negatif 1. So macam nak cari M2, so M2 adalah negatif 1 per, ni pindah sebelah ni. M1 ni pindah sebelah, so jadi per M1, so jadi macam ni. So M1 kita adalah 3, so maknanya M2 kita adalah negatif 1 per 3. Sekiranya tidak dinyatakan selari atau serenjang, maknanya kita tak boleh nak kaitkan dia lah. So ada metod lain yang tersembunyi lah, macam mana nak cari kecurunan dia. Okay, seterusnya locus. Okay, locus ni ada 3 jenis. Okay, yang pertama, adalah 2 point. Dia melibatkan dia melibatkan satu fixed point. Fix maknanya, point ni maknanya bila saya baca 1, 3, maknanya dia dekat 1, 3 lah kan. Maknanya macam nak cakap, one fixed point ni satu titik yang tak bergerak. Okay, satu tetap, satu tetap, dan satu bergerak. Itu benar tulisan. Okay, contoh macam bulatan. Okay, dekat tengah-tengah macam jam lah, ni jam. Okay, ni tengah-tengah ni dia tak bergerak pun, dia fix. So yang bergerak adalah locus P tu, dia bergerak mengelilingi point A. Katakan ni point A, 1, 2. So rumus yang digunakan adalah rumus distance. Distance sama dengan sed X tolak X1. So X1 tu dia mesti X tolak X1 sebab yang ada koordinatnya yang tengah-tengah ni lah. So dia akan jadi X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Okay, kat sini dia akan bagi satu lagi maklumat, iaitu dengan keadaan jaraknya sentiasa. Okay, katakan jaraknya sentiasa, the distance always 5 cm. Okay, so kat sini letak 5 lah. So nak pindahkan sed jadi 5 kuasa 2. Lepas tu ini kembang lah kuadratik ni. Okay, ni yang pertama, iaitu satu koordinat tetap, satu lagi locus yang bergerak. Okay, yang kedua, kita ada dua koordinat. Sini satu, sini satu. Katakan sini A, sini B. Okay, so tu ada koordinat P kat tengah-tengah ni. Okay, dengan keadaan jarak P ke A adalah sama jarak P ke B. Maknanya P ni sebagai tengah-tengah lah. Cumanya P ni dia bergerak. Okay, dalam keadaan macam ni kita akan gunakan AP. Jarak AP sama dengan jarak PB. So buat sed. So katakan A ni adalah 1, 2, B adalah 3, negatif 1.
Contoh. So, bila kata P dengan A, so kita tengok P dengan A je lah. So, P ni bila dia kata bergerak, koordinatnya tak tetap. X dengan Y-nya sentiasa berubah. So, dia akan jadi X tolak 1. Tengok fokus kat A saja. So, tambah kuasa 2. Okay, tambah Y tolak 2 tutup kuasa 2. Okay, sama dengan Z. Okay, B, PB. Okay, tengok dekat B saja. So, X tolak 3 kuasa 2 tambah. Okay, kat sini dia nak tolak. Dia memang nak tolak. Tapi dia negatif. So, pu. So, dia jadi Y tambah 1 kuasa 2. Okay, macam mana nak matikan set tu? Kalau tadi kita boleh pindah sebelah. So, nak matikan set ialah letak kuasa 2. So, dengan letaknya kuasa 2 ni, kuasa 2 ni akan matikan set ni. So, yang lain bawah ni kembangkan macam biasa. Okay, so contoh yang ketiga ialah ada dua koordinat juga, A dengan B. Okay, tapi kita ada satu koordinat yang dia tak sama saiz lah. So, ni koordinat P. Biasa locus saya pakai huruf P. Okay, katakan sini 2, sini 3. Bila tak sama ni adalah nisbah yang digunakan. Okay, katakan ni adalah 1, 3, sini 2, negatif 2, 5. P ni bergerak, so dia XY. Okay, cara nak buat dia, kita kena crosskan dia punya apa nama, nisbah dia. Cross dia macam ni. 2 akan cross dengan PB. So, 3 akan cross dengan AP. So, kita akan jumpa persamaan 3AP sama dengan 2PB. Okay, AP dengan PB tadilah yang akan duduk dalam set. So, 3 tu tak kena set. Dia macam ni. Okay, so macam nak tulis dia. 3 duduk luar. 3, lepas tu set. Okay, fokus dekat A. So, jadi X tolak 1 kuasa 2. Tambah Y tolak 3 kuasa 2. Tutup. Okay, sama dengan 2 set. Okay, PB tengok dekat B. So, X tolak-tolak jadi tambah 2 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2. Okay, macam mana nak matikan set tadi? Matikan set, kita tak kuasa 2. Kurung ni. Sebelum sama dengan ni semua kuasa 2. Selepas sama dengan semua kuasa 2. Okay, so macam mana nak matikan dia? Okay, dia mati. Set ni mati. Tapi kat sini 3 ni kena kuasa 2. So, jadi 9. So, nanti 9 letak dalam kurungan. Okay, kembangkan X kuasa 2 tolak 2X tambah 1 tambah Y kuasa 2. Tolak 6Y tambah 9 tutup sama dengan. Okay, 2 pun kena kuasa 2. So, dia 4. So, 4 dalam kurungan X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25. Okay, tutup. Okay, apa yang kamu kena buat ialah kena kembangkan 9 darab ni, 9 darab. Semua kena darab. Okay, darab 4, darab. Banyak sikit lah kerja dia. Okay, so apa saya nak bagi tahu kat sini, kesimpulan dia. Untuk menjawab soalan locus ni, ending dia, kalau boleh, dia akan mula dengan X kuasa 2. Lepas tu Y kuasa 2. Lepas tu X. Lepas tu Y. Lepas tu nombor. Okay. Lepas tu sama dengan kosong. Kalau boleh, dia punya X kuasa 2 yang depan sekali ni mestilah positif. Positif sini. Dia mesti positif. Oh, dia cantik lah. Okay. Wallahu a'lam bissawab.